العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه في دارين amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik perbicaraan kita berkenaan dengan perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, amma Abu Sufyan faqad adala bil 'airi ila tariqi sahili fanaja wa ba'asa ila al-Quraisy yu'limuhum annahu qad naja huwa wal 'airu wa ya'muruhum ay yarji'u wa balagha dhalika Quraisyan fa aba dhalika Abu Jahl wa qala wallah la narji'u hatta narida ma'a badrin wa nuqimu 'alaihi salasan wa nashrabul khamra wa tadriba 'ala ru'usina al-qiyan fatahabana al-'arabu abada. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan adapun Abu Sufyan, dan adapun Abu Sufyan ketika itu apabila tentera Quraisy telah datang di Badar, maka Abu Sufyan dengan rombongan faqad adala bil 'airi ila tariqi sahili. Maka Abu Sufyan pun dia ikut jalan pantai. Dia lepaskan ataupun dia bawa semua rombongan dia seramai 70 kan. 70 macam tu tak silap saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bawa rombongan ikut jalan pantai. Fanaja, maka mereka pun selamat. Selamat daripada tentera Muslim. Wa ba'asa ila Quraisyin yu'limuhum annahu qad naja wa wal 'airu wa ya'muruhum ay yarji'u. Maka apabila Abu Sufyan telah lari ikut jalan pantai, dia selamat, maka Abu Sufyan pun dia utuskan salah seorang kepada tentera Quraisy yang berada di Badar. Yu'limuhum annahu qad naja huwa wal 'airu. Bagi tahu dekat tentera Quraisy yang berada di Badar itu bahawa Abu Sufyan bersama dengan rombongannya telah selamat. Wa ya'muruhum ay yarji'u, dan Abu Sufyan menyuruh mereka semua ini, iaitu tentera-tentera Quraisy ini, ay yarji'u, balik ke kota Mekah. Supaya apa? Supaya Abu Sufyan tidak mahu berlakunya pertumpahan darah. Sebab apa? Abu Sufyan dah selamat. Wa balagha zalika Quraisyan, apabila telah sampai berita itu pada Quraisy, iaitu tentera Quraisy, fa aba zalika Abu Jahlin, maka Abu Jahal apabila sampai berita daripada Abu Sufyan bahawa Abu Sufyan menyuruh mereka untuk pulang balik ke kota Mekah, Abu Jahal begitu angkuh menolaknya. Dia kata apa? Wallah, demi Allah, la narji'u hatta narida ma'a badrin. Kami tidak akan pulang sehinggalah kami dapati air di Badar. Wa nuqima 'alaihi salasan, dan kami ni akan berkampung di Badar selama 3 hari. Wa nashraba al-khamra, dan kami akan minum arak. Ini betapa sombongnya, betapa angkuhnya Abu Jahal. Wa tadriba 'ala ru'usil qiyan, dan lepas kita minum arak, kita pukul gendang. Kita pukul gendang, kita menari, kita berhibur. Fatahaban al-arabu abadan, dan kita akan musnahkan orang Arab selama-lamanya. Fabadara sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ila ma'i badrin wa nazala ala adna ma'in hunaka faqala lahu al-Hubab ibnu Amr, ya Rasulullah, hadha manzilul ladzi nazaltahu amarakallahu bihi au manzilun nazaltahu lil harbi wal makidah. Maka apabila selepas daripada situ, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera pergi kepada Quraisy. Bersegera daripada Quraisy untuk mendapatkan air di Badar. Sebab apa? Di Badar itu ada lembah. Barang siapa yang menguasai lembah, maka dia akan berjaya.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera mendapatkan lembah. Kerana apa? Kerana ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuaca yang panas. Tak, cuaca yang panas. Maka mereka ini umat Islam bersama dengan tentera Quraisy masing-masing berebut untuk mendapatkan air di Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersegera mencari air. Wa nazala ala adna ma'in hunak. Maka wa nazala ala adna ma'in hunak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah ataupun duduk pada tempat yang hampir dengan lembah di Badar. Hampirlah. Tak. Faqala lahul Hubab ibn Amr. Maka Hubab ibn Amr berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza manzilul ladzi nazaltahu." Tempat yang kamu singgah ni, tempat yang kamu duduk ini, adakah amarakallahu bihi, adakah atas wahyu daripada Allah? Au manzilun, ataupun tempat nazal tahu yang kamu duduk ini, yang kamu singgah ini, lil harbi wal makidah. Adakah kerana untuk perang ataupun untuk apa? Untuk rancangan. Maksudnya apa? Ketika mana Nabi SAW mencari tempat yang hampir dengan lembah di Badar, maka seorang sahabat Hubab ibnu Amr, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah yang kamu duduk ini, yang kamu cadangkan ini, adakah daripada wahyu Allah ataupun hanya daripada pandangan kamu sahaja?" Tengok. Tak? Tengok Nabi Muhammad SAW berunding dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW menerima pandangan daripada sahabatnya. Meskipun dia seorang pemimpin, meskipun dia seorang rasul. Tak, seorang rasul lebih mulia daripada semua rasul. Afdalul khalqi ala itlaqi nabiyuna. Tak, seafdal makhluk secara mutlaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mendengar pandangan para sahabat. Para sahabat iaitu Sayyidina Hubab ibnu Amr bertanya, "Ya Rasulullah, yang kamu duduk sekarang ni, yang kamu jadikan tempat yang berhampiran dengan lembah Badar ini, adakah daripada wahyu Allah ataupun daripada pandangan kamu sendiri?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal manzilun nazaltuhu lil habi wal makidah." Bahkan na'am, ya, tempat yang aku duduk sekarang ni, tempat yang aku cadang sekarang ini adalah untuk berperang dan makidah dan perancangan. Dengan makna apa? Ini adalah pandangan aku. Ini adalah pilihan aku, bukan daripada wahyu Allah. Faqala laisa hadza mimanzilin. Maka Hubab ibnu Amr berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tempat ni tak sesuai ni. Tak, bukan tempat sini ni. Fanhab bina hatta na'tiya adna ma'in min miyahil qaumi fananzilahu. Wa nughawwiru ma wara'ana minal qulubi. Summa nabni alaihi hawdan fanamla'uhu. Fanashrabu wa la yashrabun." Fahtahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dhalika. Maka Hubab ibnu Amr berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tempat ni tak sesuai ni. Bukan kat sini ya Rasulullah. Aku ada tempat yang lebih baik." Tak. Fanhaq bina. Maka para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut pandangan Hubab ibnu Amr. Mereka bangkit. Tak. Mereka bangkit dan pergi menuju ke satu tempat yang lebih hampir dengan lembah Badar, yang lebih dekat dengan air. Tak? Maka apabila mereka sampai pada tempat tersebut itu berhampiran dengan Quraisy juga. Bila sampai ke situ, terus mereka berkampung di situ. Tak? Wa nughawwiru ma wara'ana minal qulubi.
Wa nughawwiru ma wara'ana minal qulubi. Dengan makna apa? Kita ambil semua lembah-lembah yang ada di situ. Ini Hubab Ibnu Ammar punya cadangan. Mereka kata apa? Tempat kat sini tak sesuai ya Rasulullah. Kita pergi lebih jauh lagi, yang lebih hampir dengan lembah, yang mana apabila kita sampai dekat tempat itu, kita akan menguasai semua lembah. Summa nabni alai haudan fanamla'uhu. Kemudian kita bina satu telaga yang mengisi air. Yang mengisi air lembah Badar tersebut. Fanashrabu wa la yashrabun. Kita minum, mereka tak boleh nak minum. Fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dzalika. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pandangan Sayyidina Hubab Ibnu Ammar berkenaan dengan air yang berhampiran dengan Badar itu, fastahsana. Nabi kata ini cadangan baik ni. Maka Nabi terima. وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله فكان نكمة على الكفار ونعمة على المسلمين ما حد لهم الأرض ولبدها وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, mengalihkan hujan di antara tempat Quraisy kepada tempat yang mereka hampirku. Ataupun daripada tempat Quraisy itu kepada tempat yang dihimpunkan umat Islam di situ. Fakana nukmatan 'alal kufari wa ni'matan 'alal muslimin. Maka jadilah nikmah. Nikmah ini lawan kepada nikmat, iaitu celaka. Maka jadilah celaka tentera Quraisy ketika itu, wa ni'matan 'alal muslimin, dan orang Islam ketika itu menjadi nikmat. Maka mereka membina khemah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badar tersebut. Wa masya sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'il ma'rikah wa ja'ala yurihim masari'a ru'usil qaumi wahidan yaqulu hadha masra'u fulanin ghadan insyaallah wa hadha masra'un fulan wa hadha masra'un fulan. Wa qala Abdullah ibnu Mas'udin fawallazi ba'asahu bil haqqi ma akhta'an wahidun minhum mawdi'ahu allazi asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi melawatlah. Macam kita kata pergi melawatlah, pergi tengok kawasan Badar. Tempat peperangan tersebut. Maka apabila sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, Nabi tunjuk di sini akan matinya si fulan. Di sini akan matinya fulan. Di sini akan matinya si fulan. Maka kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata apa? Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutuskan dengan kebenaran. Dia kata apa? Tidak salah lagi apa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa di sini akan matinya si fulan, di sini akan matinya di fulan, di sini akan matinya si fulan, semuanya benar. Contohnya macam mana? Contohnya Nabi kata apa? Di sini Abu Jahal akan mati. Di sini akan matinya si A, si B. Semuanya tempat. Semuanya tepat. Semuanya tepat. Maka kesemuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahawa peperangan Badar ini Allah akan membantu umat Islam. Wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka lailata yusalli ila jizmi syajaratin hunaka wa kanat lailatal jum'atil sabi'a asharata min Ramadan falamma asbaha wa akbalat Quraisyun fi kataibiha qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadhihi Quraisyun qad akbalat fi faqriha wa khuyalaiha tuhadduka wa tuhaddu rasulaka sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Nabi berjaga untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam.
Nabi SAW menunaikan ibadah solat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti-henti. Tak berhenti-henti Nabi SAW bermunajat, beribadah di bawah sepohon pokok. Tak. Wa kanat lailata jum'ati sabi'a asyarata min Ramadan. Ketika itu, malam itu berlaku pada hari Jumaat. Malam Jumaat pada 17 Ramadan. Hari Jumaat, malam Jumaat 17 Ramadan. Ketika mana? Ketika mana tibanya pada waktu pagi, wa akbalat Quraisyun fi kataibiha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wa akbalat Quraisyun fi kataibiha. Maka tentera Quraisy pun datang bersama dengan tentera. Wa akbalat Quraisyun maksudnya apa? Tentera Quraisy pun datang bersama dengan tentera-tenteranya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ketibaan, kedatangan tentera Quraisy, ketika itu Nabi kata apa? Allahumma, ya Allah, wahai Tuhan, hadhihi Quraisyun qad aqbalat fi fakriha wa khuyalaiha. Mereka datang dalam keadaan kesombongan, dalam keadaan keangkuhan. Tuhaduka wa tuhadu rasulaka. Mereka mencabar kamu, wahai Allah. Mereka mencabar Rasul kamu, ya Allah. Ni Nabi kata ni. Wa rama Hakim bin Huzamin wa Utbah bin Rabi'ah ay yarji'a bi Quraisyin wa la yakunu qitalun fa aba dzalika Abu Jahlin. Maka Hakim ibnu Huzam bersama dengan Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah bersama Hakim ibnu Huzam, mereka kembali. Mereka balik. Mereka balik kepada kota Mekah. Yang mana mereka ini tidak turut serta berperang bersama dengan Quraisy. Fa abadzalika Abu Jahlin. Tetapi Abu Jahal tidak pedulikan kedua-dua ini. Sebab apa? Sebab Hakim ibnu Huzam dengan Utbah ibnu Rabi'ah ni merasakan tak sedap hati. Merasakan bahawa mereka akan kalah. Maka mereka pun pulang. Tak nak bau perang. Sebab apa? Takut. Sebab apa? Mereka dah rasa dah. Ini mesti kita kalah ni. Wa addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sufufa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membetulkan saf-saf tenteranya. Wa'tadilu sufufakum kan. Addala. Wa'tadilu kan. Wa'tadilu sufufakum rahimakumullah. Siapa yang pergi masjid dengar tak? Maka Nabi SAW pun membetulkan saf-saf tentera umat Islam ketika itu. Summa raja'a ila Arishi wa Abu Bakrin wahdahu. Wa qama Sa'd bin Mu'adzin wa qaumun minal ansar ala babil Arish. Yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan saf-saf barisan tentera umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke kemah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad ibnu Mu'az bersama dengan beberapa kaum Ansar. Mereka itu duduk di hadapan khemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Utbatu wa Syaibatu ibna Rabi'ah wal Walid bin Atbah salasatuhum jami'an yatlubuna al-biraz. Fa kharaja ilaihim minal muslimin salasatun minal ansar wa hum Aufun wa Muawwizun ibna Afra wa Abdullah ibn Rawahah. Faqalu lahum man antum? Faqalu minal ansar. Faqalu akfa'un kiramun wa innama nuridu bani ammina. Fabaraza lahum Ali wa Ubaidah ibnu Haris wa Hamzatu radhiyallahu ta'ala anhum. Faqatala Aliyun al-Walida wa qatala Hamzatu Atbah wa kila Syaibah wa ikhtalafa Ubaidatu wa Kirnahu bidarbatain. Fa ajhada kullun minhuma sahibahu
faqarra Hamzatu wa Aliyun alaih fatammama alaih wahtamala Ubaidah wa qad quti'at rijluhu falam yazal tamsan hatta mata bi Safra rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dak, wa kharaja Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Atbah salasatuhum jami'an yatlubuna biras. Maka ketika peperangan Badar itu berlaku, sebelum berlakunya peperangan besar, cara mereka berperang, permulaan sekalinya, mereka akan buat pementasan. Pementasan macam mana? 3 lawan 3. 3 daripada tentera Quraisy, 3 daripada tentera Islam. Masing-masing beradu kekuatan. Mereka hantar 3 wakil, umat Islam pun hantar 3 wakil. Daripada Quraisy, dihantarnya Utbah dan Syaibah serta Walid bin Atbah. Tak. Jadi 3 orang. Di kalangan umat Islam, daripada kaum Ansar, umat Islam hantar Auf dan Muawiz. Yang mana kedua-dua ini, Auf dan Muawiz itu anak kepada Afra. Yang ketiga Abdullah ibnu Rawahah. Faqalu lahum, maka Quraisy bertanya kepada 3 orang ini, man antum, siapa kamu semua ni? Faqalu minal ansar. Maka Auf, Muawiz bersama dengan Abdullah ibnu Rawahah berkata, kami ni daripada Ansar. Faqalu akfa'un kiramun. Cukuplah. Orang Quraisy kata apa? Kamu semua ni orang mulia, cukuplah bagi kami. Wa innama nuridu bani ammina. Yang kami nak berlawan ini adalah kami nak berlawan dengan saudara kami. Tak, sepupu kami, anak pakcik kami. Tak, kami tak nak jumpa dengan kaum Ansar. Kami nak ahli kami yang telah mengkhianati kami. Tak. Fabaraza lahum Aliyun wa Ubaidah ibnu Haris wa Hamzah radhiyallahu anhum. Maka 3 orang ni, Auf dengan Muawiz serta Abdullah ibnu Rawahah pun pulang ke belakang. Maka muncul 3 orang daripada kaum Muhajirin, iaitu Sayyidina Ali, Ubaidah ibnu Haris bersama dengan Hamzah. Tak, bersama dengan Hamzah. Maka Sayyidina Ali telah membunuh Walid bin Atbah. Hamzah bunuh Utbah. Ada yang mengatakan Hamzah bunuh Syaibah. Wa ikhtalafa Ubaidah wa kirnahu bi darbatain. Maka Ubaidah ketika itu, Ubaidah ibnu Haris bersilih ganti membunuh musuhnya. Tak. Fa ajhada kullu minhuma sahibahu. Maka Ubaidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersungguh-sungguh memerangi musuhnya. Faqarra Hamzatu wa Aliyun alaih. Maka Hamzah dan Ali apabila mereka telah membunuh musuhnya, mereka ulang. Dengan makna apa? Hamzah dengan Ali ni bantu Ubaidah ibnu Haris. Fatammama alaih. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ali dengan Hamzah menyempurnakan pembunuhan musuh Ubaidah. Wahtamala Ubaidah. Ubaidah ketika itu dalam keadaan cedera. Wa qad quti'at rijluhu, yang mana kakinya telah patah. Ubaidah ketika itu kakinya telah patah. Falam yazal tamsa. Cederanya itu keluar darah, tak berhenti-henti. Hatta mata di Safra. Maka sehinggalah Ubaidah ibnu Haris radhiyallahu anhu wafat di Safra. Safra itu adalah wadun kasirun an-nakhlu wal zar'a bil Madinah. Yang mana Safra itu satu tempat yang mempunyai lembah yang banyak, yang mempunyai tanaman dan pohon kurma dekat Madinah. Summa hamiyal watis wastaddal qitalu wa nazala al-nasru wajtahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a wa batahala ibtihalan syadida hatta ja'ala rida'uhu yasqutu an mankibaih
wa ja'ala Abu Bakrin yuslihu alaih wa yaqulu ya Rasulullah ba'da munashadatika rabbaka fa innahu munzijun laka ma wa'adaka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma in tahlik hadhihi al-'isabah la tu'badu fil ardi fadhalika qawluhu ta'ala إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Tak. Summa hamyan watis. Kemudian, lepas habis selesai pementasan 3 lawan 3 itu, berlakunya peperangan besar. Wastaddal kital. Bersangatan peperangan itu nampak bersangatan hebat. Wa nazala nasru. Turunlah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa peperangan di Badar ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh berdoa kepada Allah. Wa batahala ibtihalan syadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bersungguh-sungguh, berdoa dengan penuh kesungguhan. Hatta ja'ala rida'uhu yasqutu an mankibai. Ketika mana Nabi SAW melihat peperangan di Badar itu bersangatan hebatnya, Nabi SAW mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh sehingga Nabi SAW mengangkat tangan minta kepada Allah, rida Nabi di bahu jatuh. Nampak bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan bantuan kepada tentera Islam ketika itu. Ialah tentera Islam ketika itu 300 lebih. Tentera Quraisy ketika itu 1000. Maksudnya apa? Satu nisbah 3. Satu nisbah 3 ketika itu. Tak. Wa ja'ala Abu Bakrin yuslihu alaih. Ketika mana rida Nabi SAW jatuh saat Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ambil rida itu, letak balik di bahu, wa yaqulu, lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'da munasyadatika rabbaka, cukuplah. Rasulullah kata apa? Abu Bakar kata dekat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, cukuplah dengan permintaan kamu. Allah dah tunai dah janji kamu ni. Allah dah tunai dah permintaan kamu ni. Cukuplah, cukuplah. Fa innahu munzijun laka ma wa'adaka. Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan permintaan kamu. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kamu bahawa Allah akan bantu tentera Islam kali ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, Allahumma, wahai Allah, inna tahlik hadhil isabatu la tu'badu fil ardi. Ya Allah, sekiranya kumpulan umat Islam ini binasa dengan makna kalah, ketahuilah ya Allah, tidak akan ada lagi umat manusia yang akan sembahmu di dunia ini. Itu permohonan terakhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qaulu ta'ala, oleh yang demikian itu atas permintaan kesungguhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah kata apa? Iz tastaghisuna rabbakum. Ketika mana mereka itu meminta bantuan daripada Tuhan mereka itu, fastajaba lakum, maka Tuhan mereka itu menerima istijab, iaitu menerima, kabulkan doa mereka, permintaan mereka. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku iaitu Allah Subhanahu wa taala membekalkan, mumiddukum, sesungguhnya aku iaitu Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada kamu semua bil alfin minal malaikatil murdifin. Aku turunkan, aku hantar 1000 bala tentera di kalangan para malaikat. Tak. Summa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan. Summa rafa'a ra'sahu wa huwa yaqul, abshir ya Aba Bakar, hadha Jibrilu ala sanaya an-naqu. Summa aghfa Rasulullah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghfa, terlelap. Sebab apa? Sebab letih. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah terlelap. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, rafa'a ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Lalu Nabi kata apa? Abshir ya Abu Bakar. Gembiralah wahai Abu Bakar. Hadza Jibru ala sanayah annakum. Sesungguhnya Jibril telah datang membawa kemenangan. Wa kana syaitanu qad tabadal li Quraisyin fi surati Suraqah ibni Malik ibnu Ju'sham za'imun mudlish fa'ajarahum wa zayyana lahumul zahaba ala ma hum fih wa dhalika annahum khashaw bani mudlish anna ay yukhlifuhum fi ahalihim wa amwalihim. Maka ketika itu di sebelah pihak Quraisy, di sebelah tentera Quraisy pula, mereka ini, tentera Quraisy ini dihasut oleh syaitan. Syaitan kabur, peranglah, lawanlah, kamu akan menang. Kamu akan dapat ghanimah. Kamu akan dapat emas. Yang mana syaitan ini menyerupai Suraqah ibni Malik. Suraqah ibnu Malik iaitu ketua Bani Mudlish. Fa'ajarahum, yang mana syaitan tersebut menyerupai Suraqah ibnu Malik. Dia menghasut tentera Quraisy, menghiasi hasutan itu dengan emas. Kamu akan dapat ghanimah, kamu akan dapat harta yang banyak. Wa dzalika annahum khashaw bani mudlijin ay yukhlifuhum fi ahalihim wa amwalihim. Yang mana kenapa syaitan menyerupai Suraqah? Kerana Quraisy amat takut dengan Suraqah. Suraqah ini adalah ketua Bani Mudlish yang mempunyai kekuatan yang hebat. Mereka takut sekiranya Suraqah ini berpaling tandah menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitan pun menjelma dengan perwatakan Suraqah ibnu Malik, ibnu Ju'sham, iaitu Zaim Mudlish, ketua Bani Mudlish. Seolah-olah Suraqah itu memberi sokongan. Dengan mana apa? Suraqah berada di pihak Quraisy. Maka tentera Quraisy pun lagi semangatlah. Fadzalika qauluhu ta'ala, oleh yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Syaitan ni celaka. Syaitan ni celaka. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ketika mana syaitan menghiasi hasutan kepada tentera Quraisy, Allah kata, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Syaitan kata apa dekat tentera Quraisy? Syaitan kata, wahai Quraisy, tidak ada siapa-siapa yang mampu menewaskan kamu. Ini syaitan kata dekat tentera Quraisy. Tak ada siapa lagi yang boleh tewaskan kamu, boleh jatuhkan kamu. Maksudnya apa? Kamu sekarang ni orang yang paling hebat. Kamu mesti menangnya. Wa inni jarun lakum. Syaitan kata apa? Aku akan bantu kamu. Aku akan bantu kamu. Falamma tara'atil fi'atani, apabila Quraisy dengan umat Islam bertembung, nampak dah tentera Quraisy ini nak kalah, nakasa ala akibaihi. Allah kata apa? Syaitan lari. bila syaitan nampak Quraisy ni nak kalah, syaitan lari. Syaitan lari. Wa qala inni bari'un minkum. Lepas lari tu syaitan tengok punya jahat, punya celakanya syaitan laknatullah alaih ni. Lepas dia lari, dia kata, aku lepas diri. Aku tak ada kena mengena dengan kamu Quraisy, padan muka dengan kamu. Siapa suruh dengar cakap aku? Jahatnya syaitan. Inni ara ma la tarawun. Sesungguhnya aku nampak apa yang kamu tak nampak. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat untuk bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syaitan lari.
Kemudian dia kata apa? Ana bari'un minkum. Tak, aku lepas dirilah. Aku tak ada kena mengenang kamu. Lantaklah kamu semua. Pergi mampuh lah. Macam tu lah. Tak? Macam tu lah. Jahatnya syaitan. Begitulah kita nanti. Bila syaitan duk hasut kita buat maksiat, buat jahat. Apabila kita dicampakkan ke dalam api neraka, ma'azanallah, kita minta jauh. Maka syaitan kata apa? Aku lepas diri. Siapa suruh ikut cakap aku? Macam itulah kita nanti. Tak? Waktu tu kita seronok dengan maksiat. Dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkar. Tak? Murka dan sebagainya. Tentu seronoklah rasa buat, seronoknya buat maksiat, seronoknya. Tapi nikmat yang ada dalam maksiat tu sementara je. Akhirnya kita akan jadi nikmah. Akan celaka selama-lamanya. Ketika itu kita akan nampak syaitan berlepas diri. Pada mukalah kamu. Siapa suruh ikut aku? Aku tunjuk jalan je. Yang hang pergi buat pasal apa? Bye-bye. Tak, hang bye-bye masuk neraka. Bye-bye. Macam tu syaitan. Tak. Wa zalika annahu ra'al malaikata hina nazalat lil kitali wa ra'a ma la qibala lahu bihi fafarra wa qatalatil malaikatu kama amara Allahu wa kana rajulu minal muslimina yatlubu kirnah fa idza bi qad saqata amamahu. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzalika annahu ra'al malaikata hina nazalat lil qitali. Oleh yang demikian, sebab apa kata Imam Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Sebab apa syaitan lari? Kerana annahu ay anna syaitana ra'al malaikata. Sesungguhnya syaitan telah nampak malaikat. Hina nazalat lil qitali, ketika mana malaikat itu turun untuk berperang. Wa ru'a ma la qibala lahu bihi fafarra. Yang mana syaitan tengok iaitu syaitan tengok yang mana tak dapat ditembuskan lagi. Banyak sangat malaikat. Fafarra, maka syaitan pun lari. Wa qatalatil malaikatu kama amara Allahu. Maka malaikat pun bersungguh-sungguh bertempur seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat. Wa kana rajulu minal muslimin yatlubu kirnahu. Ketika mana di dalam perang Badar itu seorang lelaki daripada kaum muslimin nak bunuh tenteranya, nak bunuh orang musyrikin ketika itu. Baru nak bunuh, fa iza bihi qad saqata amamahu. Baru nak bunuh, tiba-tiba kepalanya telah terpancung. Tiba-tiba kepalanya terputus. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat memotong leher. Malaikat memotong leher tentera Quraisy ketika itu. Belum sempat tentera Islam nak bunuh, malaikat bunuh terus. Wa manahallahu muslimina aktafal musyrikin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi karunia kepada umat Islam aktafal musyrikin, tawanan-tawanan di kalangan tentera musyrikin. Fakana awwalu man farra minhum, maka adalah orang yang pertama daripada tentera Quraisy ketika itu lari adalah Khalid ibnu A'lam. Fa udrika fa usira wa tabi'ahum al-muslimuna fi atharihim yaqtuluna wa yasiruna faqatalu minhum 70 wa asarru 70 wa akhadhu ghanaimahum. Orang yang mula-mula lari adalah Khalid ibnu A'lam. Tapi lari-lari pun fa'udrika, dapat tangkap balik. Fa'usira, maka ditawan. Wa tabi'ahum al-muslimuna fi asarihim yaqtuluna wa yasiruna. Maka para sahabat ketika itu mengikuti semua jejak langkah tentera Quraisy. Yaqtulun, ada yang dibunuh. Wa yasirun, ada yang ditawan. Faqatalu minhum 70 wa asirru 70. Di kalangan orang Quraisy yang dibunuh adalah 70. Yang ditawan adalah 70. Wa akhadhu ghanaimahum. Maka umat Islam ketika itu mengambil semua harta rampasan tentera Quraisy ketika itu. Fakana min jumlati min qutila minal musyrikin mimma samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi'ahu bil amsi.
Abu Jahlin wa huwa Abul Hakam Amru ibnu Hisham la'anahullah qatalahu Mu'az bin Amr ibnu Jumuh wa Muawwiz bin Afra wa tammama alaih Abdullah ibnu Mas'ud wa Utbatu wa Syaibatu ibnu Rabi'ah wal Walidu ibnu Atbah wa Umayyah ibnu Khalaf fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu ila qalib summa waqafa alaihim laila fabakkatahum wa qarra'ahum faqala bi'sa ashiratun nabiyyi kuntum linabiyyikum kadzabtumuni wa saddaqani nasu wa khadaltumuni wa nasarani nasu wa akhrajtumuni wa awani nasu summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsati salasan summa irtahalal bil asara wal maghanim wa qad ja'ala 'alaiha Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Amr an-Najariyah. Kata-kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fakana min jumlati minal qitali minal musyrikin, adalah daripada bilangan yang terbunuh di dalam peperangan Badar di kalangan musyrikin adalah orang yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama dia di tempat sebelum ini. Kan kita ceritakan sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi pergi ziarah. Lalu Nabi kata apa? Tempat ini Abu Jahal akan mati. Tempat ini Umayyah ibnu Khalaf akan mati. Bla-bla ni akan mati. Seperti ni akan mati. Semuanya berlaku. Tak, semuanya berlaku. Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Nama dia Abul Hakam Amru ibnu Hisham. Asalnya nama dia Abul Hakam. Bapak bijaksana. Tak, bapak bijaksana gelaran dia. Nama sebenarnya Ammar ibnu Hisham. Amru ibnu Hisham. Gelaran dia, kunyah dia adalah Abul Hakam. Tetapi disebabkan sikap dia terlalu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata dia bukan Abul Hakam tetapi Abul Jahal. Bapak segala orang jahil. Bapak segala orang jahil. La'anahullah, semoga Allah laknat Abu Jahal. Qatalahu Mu'az bin Amr ibnu Jumuh. Yang bunuh Abu Jahal siapa? Mu'az ibnu Amr ibnu Jumuh serta Muawwiz ibnu Afra serta Muawwiz. Masing-masing duk bunuh. Dengan mana apa? Masing-masing duk serang Abu Jahal. Wa tammama alaihi Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah ibnu Mas'ud datang menyempurnakan bunuhan terhadap Abu Jahal. Wa Utbah wa Syaibah ibnu Rabi'ah. Utbah dan Syaibah pun mati juga. Wal Walid ibnu Atbah. Walid ibnu Atbah pun mati. Umayyah ibnu Khalaf pun mati. Fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat fasuhibu ilal qalib. Tak. Maka selepas semua mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk himpun semua jenazah, semua mayat-mayat, semua bangkai-bangkai musyrikin ketika itu campak dalam longkang. Campak dalam longkang, dalam telaga. Summa waqafa alaihim lailan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdiri pada waktu malam di hadapan himpunan bangkai-bangkai tentera Quraisy. Fabakkatahum wa qarra'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan lubang tersebut. Lalu Nabi kata apa? Bi'sa ashiratun nabi kuntum linabiyyikum. Seburuk-buruk ahli keluarga Nabi adalah kamu terhadap Nabi kamu. Ini Nabi kata dekat bangkai-bangkai ini. Dah matilah Nabi cakap dekat mereka. Kadzabtumuni wa saddaqani nasu. Kamu ini adalah ahli keluarga aku, tapi kamu mendustakan aku. Orang lain yang bukan ahli keluarga aku yang membenarkan aku. Wa khazaltumuni wa nasarani nasu. Kamu menghalang aku, sedangkan kamu ahli keluarga aku, tapi orang lain yang bantu aku. Wa akhrajtumuni wa awanin nasu. Kamu halau aku, tetapi orang lain yang lindung aku. Ini Nabi kata dekat siapa? Dekat bangkai-bangkai tentera Quraisy ketika itu.
Summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsati salasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menetap di tempat Arsah. Arsah itu sahatul lati waqa'at fiha ghazwatul Badar. Arsah ini adalah sahah. Sahah ni lapangan. Lapangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas habis selesai perang, selesai kambui semua bangkai-bangkai tentera Quraisy itu, Nabi duduk di lapangan Badar itu selama 3 hari. Sumar tahala bil asara wal maghanimi. Kemudian selepas 3 hari Nabi SAW pun bawa balik tawanan serta harta rampasan. Wa qad ja'ala 'alaiha. Maka Nabi Muhammad maka Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Ammar An-Najjari menjaga tawanan dan menjaga ghanimah. Dah. Lagi sikit. Wa anzalallahu fi ghazwatil badrin suratul anfal. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kisah peperangan Badar ini di dalam surah Anfal. Boleh tengoklah. Tak. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu fil asara. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pandangan kepada para sahabat berkenaan dengan tawanan ini. Madza yusna'u bihim? Kita nak buat apa dengan tawanan ini? Macam mana dengan tawanan ini? Nabi tanya pandangan dekat para sahabat. Fa asyara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi ayyuktalu. Sayyidina Umar ni bekeng tak? Bunuh saja. Sayyidina Umar bagi pandangan, ya Rasulullah, kita bunuh ajalah dema ni tak? Bunuh ajalah. Wa asyara Abu Bakrin radhiyallahu anhu bil fida. Maka Abu Bakar punya pandangan, lepaskan saja tebusan ini. Tak? Maksudnya apa? Minta pampasan. Minta pampasan. Nak lepas boleh, tapi bagi pampasan. Wa hawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bakrin fahallala lahum dhalika. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pandangan Umar dengan pandangan Abu Bakar, Nabi merasakan bahawa pandangan Abu Bakar ini betul. Kena. Maka Nabi pun setuju dengan pandangan Abu Bakar. Wa ataballahu subhanahu fi dhalika ba'dal mu'atabati fi qawli ta'ala ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keputusan yang Nabi buat. Maksudnya apa? Maksud pilihan Nabi ketika itu tak kena. Yang kenanya pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Allah kata apa? Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tak patut bagi seorang nabi ay yakuna lahu asra, yang mana ada pada nabi itu tawanan sehingga dia meminta tebusan, minta pampasan. Turiduna aradad dunya, yang mana mereka ini kehendaki habuan dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah itu berkehendak kepada akhirat. Wallahu azizun hakim. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum arba'ami'atan. Tak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tebusan, minta pampasan setiap orang itu sebanyak 400. 400 dinar ke 400 dirham tu wallahu alam. Tak. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muzaffaran mansura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke kota Madinah dalam keadaan kemenangan yang besar. Tak. Qad a'lallahu kalimatah. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kalimatah, agamanya, tanda-tandanya. Wa makkana lahu, Allah Subhanahu wa taala memberi apa? Memberi keteguhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'azza nasrahu, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bantuannya dengan bantuan yang Allah utuskan. Fa aslama hina idzin basharun kasirun min ahli Madinah. Selepas peristiwa perang Badar itu, banyak manusia di kalangan umat penduduk kota Madinah itu masuk Islam. Wa min samma
Bukan summa dakhala. Summa bukan mami sama. Summa dakhala Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul wa jama'atuhu minal munafiqin fid din taqiyatan. Lepas semua nampak semua umat ketika itu di kota Madinah masuk Islam, datanglah seorang mangkuk ayun. Siapa mangkuk ayun? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ni ketua munafik ni. Bersama dengan jemaah-jemaah dia. Tak. Jemaah-jemaahnya daripada munafikin masuk dalam Islam taqiyatan. Dalam keadaan taqiyah, pura-pura. Takut apa? Takut dia lah. Kalau tak masuk Islam, ya. Semua orang masuk Islam. Aku pun kena ikut jugalah. Nanti tak pasal-pasal kena bunuh ke apa. Masuk Islam dalam keadaan taqiyah, berpura-pura. Iddatu ahlil badar. Bilangan ahli badar. Kita berhenti kat situ. Wallahu a'lam bisawab. Minggu hadapan, kita sambung berkenaan dengan perang Uhud pula. Kita sambung sikit lah. Tak. Tentang bilangan ahli badar ni. Sikit je. Iddatu ahli badar. Bilangan tentera badar. Berapa? Jumlatu man hadara badran minal muslimin. Bilangan yang hadir dalam peperangan badar di kalangan umat Islam. Salasumi'atin wa bid'ata asyara rajulan. 300 lebih. 311 belas. Tak. Minal muhajirin sittatun wa samanuna rajulan. Di kalangan muhajirin 86 lelaki, wa minal ausi ahadun wa sittuna rajulan. Daripada kaum Aus sebanyak 61 lelaki. Wa minal khazraj seramai mi'atun wa sab'una rajulan, seramai 170. 170. Cuba tambah. 170 tambah dengan 61. Tak. 170 semuanya 231. 231 tambah dengan 86. 231 316. Ya, 316 316 ke semua? 17061 231 231 317 ada? Kan? 317 tak? Ya, Ustaz. Betul tak? Main juga. Matematik saya dah sekolah. Kita main angka-angka je tak? 317. Lebih-lebih lah tu. Biasa yang masyhur dekat kita ni 313 ada. Ada orang buat poster. Tak? Lepas tu dah kita pernah dengarkan kasidah. Kasidah apa? Bi ahlil badri ya Allah ada. Macam mana? Mula-mula salatullah salamullah ada. Ala tuha Rasulillah. Apa lagi dah kita lupa dah. Bi ahlil badri ya Allah. Itu kasidah tawasul dengan ahli badar. Sebab apa ahli badar ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka ini seafdal. Tak, selepas para sahabat dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tengok turutan seafdal makhluk. Turutan seafdal makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tersangkut dah? Okey Ustaz, okey. Kalau kita tengok seafdal makhluk turutan dia, turutan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula-mula khulafa ar-rasyidin 4 itu. Kemudian bakinya 6 orang yang dijanjikan oleh Allah bahawa dia sebagai ahli syurga. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 orang itu para sahabat pula, para sahabat yang besar-besar. Kemudian sahabat kecil-kecil. Di kalangan sahabat besar dengan kecil itu, yang lebih afdalnya adalah sahabat yang mengikut peperangan Badar. Selepas 10 orang itu, maka yang lebih afdal adalah orang yang mengikut peperangan Badar. Maksudnya apa? Ada lebihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musyrikun, adapun tentera musyrikin, fakanat iddatuhum kama qala, bilangan mereka seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina tis'a mi'ati ila alafi. Di antara 900 sampai 1000 bilangan mereka. Wa qutila minal muslimina yawma idzin 14 rajulan. Sitatun minal muhajirin
wa sittatun minal Khazraj. Wasnani minal Ausi. Yang terbunuh di kalangan umat Islam hanyalah 14 orang lelaki. 6 orang di kalangan Muhajirin, 6 orang di kalangan Khazraj, 2 orang daripada Aus. Wa qutila minal musyrikin nasab'una. Yang terbunuh di kalangan orang musyrikin 70 orang. Wa usira minhum mithlu dhalika aidan. Yang ditawan juga sama seperti bilangan sebelum ini, iaitu 70 orang juga. Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sya'ni Badrin wa asra fi Syawal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan peperangan Badar, iaitu berkenaan dengan tawanan ke ghanimah semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan di dalam bulan Syawal. Ghazwatu Bani Qainuqa, iaitu peperangan bersama dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni iaitu orang Yahudi lah yang berada di Madinah. Kita berhenti kat sini. Minggu hadapan kita masuk pada peperangan Bani Qainuqa dan peperangan Uhud. Wallahu a'lam bisawab. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perang Uhud ni pun panjang juga. Mungkin kita kena buat juga. Perang Uhud pun panjang juga. Perang Uhud. InsyaAllah. Sikit-sikit. Lama nanti khatam lah. Jangan risau. Dah, slow. Jangan risau. InsyaAllah doa. Tak banyak dah ni. Dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.